Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu hari ini pada tahun baru rasanya memang tahun baru pun 3 hari tahun baru. Besok anak-anak start sekolah mula balik rutin sibuk kita lah masing-masing kan. Dah lama dah cuti dan sebagainya, dan mudah-mudahan tahun Allah hari itu saya tak dapat datang. Saya bawa balik umrah hari itu, saya pergi Mekah sampai 14 Disember itu yang tak dapat jumpa dengan tuan-tuan perempuan itu Dan itulah, bila dah lama tinggal ni dah tak tahu kat mana dah habisnya. Perempuan ada tanda tak? Siapa yang ada beli direct buku tu yang tak simpan kat surau lah, ada tak tanda sampai mana? Sampai doa iftitah dah sudah ke belum? Atau sampai last sekali doa lepas azan sahaja? Doa lepas azan last sekali ya. Sebab saya situ juga, sebab rasa saya tak sebut lagi niat-niat solat ni. Walaupun dia remeh kan niat solat ni, tapi kita nak tahu perkataan-perkataan yang dipilih dalam lafaz solat ni ya. Jadi tak apa, kita baca sekali mbak. So dah sekejap aja ni lafaz solat ni, sekejap aja. Nanti kita cuba masuk terus doa iftitah ke apa ya. Muka surat 8 tu dia cerita tentang lafaz dan niat solat fardu lah. Bila kita sebut lafaz, niat lafaz ni maknanya benda tu sunat je dibaca. Lafaz tu bisa usalli fardhas subhi rakaat tadi kan, usalli fardhas subhi raka'ataini ma'muman adaan lillah ta'ala. Itu sunat saja bacalah. Saya sendiri pun kalau jadi imam memang saya tak baca tu di mulut, saya terus di hati bahasa Arab je terus. Orang Arab kan, orang Arab ni hati je lah terus bahasa Arab. Kita selalu lah angkat tapi Allah dalam tu bahasa Melayu lah, betul tak? Kita punya style gitulah orang Melayu ni, kenal dengan kemelayuannya. Jadi bila angkat takbir tu dalam hati tu sahaja aku solat fardu subuh gitulah dah. Tapi orang Melayu ni kadang-kadang dia was-was bila bab niat ni kan. Dah angkat takbir 2-3 kali, 4-5 kali angkat takbir. Orang sungai tangkat takut rasanya. Tapi ada kadang saya tengok perhatikan Allah tak masuk niat dia. Sampai dah habis baca surah baru masuk. Bila imam tu dah nak rukuk baru masuk. Masa tu cepat pula masuk. Itu was-was sebenarnya. Was-was syaitan. Dia senang je niat semaya ni, walaupun dia panjang gitu, yang perlu ada dalam hati kita senang aja. Kalau bahasa Arab dia usalli fardhas subhi, itu je. Itu je. Kenapa tak payah rakaat ini? Habis mana ada orang sembahyang subuh 4 rakaat? Mana ada orang sembahyang subuh 3 rakaat? Tak ada. Usalli fardhas subhi, itu je. Kalau dalam bahasa Melayu dia sahaja aku ataupun sahaja aku solat fardhus subuh, itu je. Itu je. Ya, kalau nak tambah makmum pun boleh lah, tak masalah tu. Dan memang kita duduk depan tu berimam kan. Ada kita sembahyang kerana Allah, mana ada kita sembahyang kerana manusia ke, kerana penghulu kampung ke, tak ada. Memang sembahyang kerana Allah. Jadi itu salah satu cara untuk kita mengelakkan was-was. Was-was ya. Jadi makna kita baca niat tu yang penting usallinya ada, fardhanya ada, subhinya ada, sudah. Itu je sebenarnya. Tapi kalau kita nak baca lafaz tu baguslah untuk menguatkan lagi, tak salah baca tu. Maknanya kita baca sebelum solat usalli fardhas subhi raka'ataini ma'muman ada lillahi ta'ala. Tapi bila angkat takbir je sahaja aku solat fardu subuh dah. Itu je yang perlu ada dalam hati kita lah sebenarnya. Itu ustaz-ustaz saya ajar dulu. Sebab apa? Kita tak nak orang kita was-was banyak sangat benda ni. Ya, masuk niat tak masuk-masuk, tak masuk-masuk, tak masuk-masuk, bila nak masuknya. Jadi itu masalah yang besar juga saya tengok dalam segelintir masyarakat, ya. Itu dia. Kadang-kadang ada orang sampai dia boleh batalkan solat di tengah-tengah bersama imam, ada pernah saya tengok ya. Orang duduk sembahyang sebelah saya, tiba-tiba dia batalkan. Lepas tu lepas solat saya tanya dia, kenapa batalkan solat awak tu? Muda lagi, remaja lagi, tapi was-was dia terlalu dahsyat, terlalu teruk sangat.
Saya tanya dia, kenapa awak batalkan solat tengah-tengah? Dia kata dia bersin, tiba-tiba tersebut alhamdulillah dia. Ya, acum alhamdulillah. Batal tak solat? Pasal tuan. Kalau kata excuse me, batal lah solat. Orang putih kata tak? Acum, excuse me, memang batal. Itu tak cakap Arab. Tapi selagi tersebut tu dalam bahasa Arab, dan alhamdulillah pun sebahagian daripada sebutan-sebutan zikir Fatihah dalam solat kan. So kalau tersebutlah katanya alhamdulillah, tak ada masalah lah sebenarnya. Lepas tu budak tu tak datang lah saya tengok. Saya bukan tegur dia direct daripada depan orang, tak. Saya jumpa dia lah, tanya. Sebab saya nak elakkan dia daripada was-was. Kesian, muda-muda lagi dah was-was gitu-gitu kan. Ada orang ambil uduk pun was-was dah. Kan? Dia banyak sangat penyakit was-was ni, jangan ikut sangat. Cara paling mudah, tips dia nak elakkan kita was-was ni kan, kita semaya je, peduli kan. Sebab tu syaitan kadang kata tak apa, kalau tak sah pun tak apa. Kita anggap macam tu. Nak elakkan penyakit tu bertambah kronik, dia akan jadi virus was-was tu. Virus nanti. Jadi kita dalam hati kita tak apa, tak sah pun tak apa, aku solat je, Allah je tahu sah ke tidak. Macam tu. Itu cara paling efektif untuk menghindarkan daripada was-was. Ya, kalau kita tak faham tak apalah, nasihatlah pada orang-orang yang mungkin kita tengok was-was ke apa. Dan kalau kita dalam apa ni solat, contoh fardu subuh ni kan, perkataan usolli yang kita baca tiap-tiap kali niat lafaz solat tu, usolli itu sendiri sebenarnya ya tuan-tuan puan-puan, dia tidak ada makna sahaja di situ, tapi kita orang Melayu biasalah kita terjemah sahaja aku. Dan usolli itu sebenarnya satu, kalau dalam bahasa Arabnya kita panggil dia sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni present tense lah, present tense. Orang putih kata present tense lah. Bahasa Melayu kata kerja sedang berlaku lah. Usolli lah sedang berlaku lah. Jadi kita nak solat ni sedang berlaku lah. Jadi usolli tu sebenarnya makna dia ialah aku sedang solat. Itu makna dia. Originally makna dia aku sedang solat. Itu makna sebenar dia. Tapi macam mana boleh datangnya sahaja aku? Sahaja ni datang kat mana? Memang sahaja-sahaja orang letak ke bendanya? Kan? Sahaja ni dia datang sebab ada adaan dekat belakang. Adaan lillahi ta'ala. Adaan tu bukan tunai Ustaz. Adaan tu bukan tunai ke? Kita jangan salah faham, tunai di sini bukan cash tau. Dia tunai ni, oh tunai ni apa ya? Adakah tunai ni bukan kad kredit? Tunai ni cash. Dia bukan cash ni, dia tak ada kaitan ke duit pun. Tunai ni. Maksudnya tunai ni bila kita buat tu memang kita saja buat dan kita sedar apa yang kita sedang buat tu. Itu maksud adaan. Tunai kita sedang perform. Adaan ni English dia panggil perform, menunaikan salat, bukan tunai cash. Maknanya kita sedang menunaikan salat dalam keadaan kita sedar kita sedang melakukannya. Dan kita buat itu di waktu yang sepatutnya, bukan qada. Contohnya orang kelajak subuh pukul 8 baru sembahyang subuh. Itu subuh qada, jamak dengan duha lah tu. Kan? Subuh sembahyang pukul 8 contoh. Itu dah qadaan, bukan adaan sebab di luar daripada waktunya. Itu maksud dia lah. Walaupun saya yakin tuan-tuan tahu benda-benda ni, cuma kita ulang kaji balik, ingat balik. Jadi kita kena tahu adaan sini maknanya dibuat dengan sedar, dalam keadaan sedar, dan kita memang buat benda itu kerana Allah. Begitu. Ya. Dan kalau kita tengok fardu subhi itu sendiri pun, kalau kita pergi tanah suci lah, pergi Arab ke negara Arab atau tanah suci sendiri, Masjid Haram, kalau kita biasa tengok jam Masjid Haram tu, dia tak tulis subuh situ, dia tulis apa? Fajar. Betul? Fajar kan, dia tulis fajar, dia tak tulis subuh. Jadi kita orang Melayu jangan keliru. Sebab kadang ada orang asing kan, dia kata kalau solat sunat fajar tu dengan solat sunat subuh tu lain ke Ustaz? Sama. Solat sunat fajar dengan solat subuh sama. Ada orang kata solat sunat fajar tu sebelum subuh. Kan, sebelum subuh tu tahajud. Itu solat sunat tahajud. Kadang-kadang kita kan macam nak hari-hari nak bangun solat tahajud pukul 3 pagi, 4 pagi, kita pun tak larat kan. Saya tadi nak datang sini pun 4 lebih dah terbangun lah, tapi baring dulu, tapi takut juga, takut terlajak. Kan? Tapi kita boleh, bila kita dah bangun tu, contoh terbangun pukul 5. Subuh sekarang lambat, 5.58 subuh kan. Lambat. Jadi pukul 5.30 tu boleh tahajud lagi. Tak semestinya kita nak bangun pukul 4 pagi, 3 pagi. Tapi kita ni orang dewasa kan. Saya yakin lah bila kita dah terbangun kadang pukul 3 lebih tu susah nak tidur dah. Betul tak? Akhir lah kita buat apa? Buka Facebook dah, buka WhatsApp. Tengok siapa yang mesej. Lepas tu tidur balik. Ataupun pergi buang air, tidur balik. Sayang kan? Bila kita dah buang air tu, alang-alang dah ambil uduk terus lah. Ambil uduk, kalau letih sangat, solat 2 rakaat cukup tahajud. Kita dapat fadilat situ ikut sunnah Rasulullah kata maulud Nabi.
Kan Maulud Nabi ni janganlah bermusim. 12 Rabiul Awal semangat pegang kertas tu sallallahu ala Muhammad, baguslah. Tapi kita kena ikut sunnah Rasulullah sepanjang masa, bukan ketika Maulud Nabi saja. Jadi sunnah Rasulullah salah tu tahajud. Tapi Nabi, bagi Nabi-Nabi, kita sentuh sikit tentang Nabi ni kan, sambil ya. Bagi Nabi tahajud tu wajib tu. Wajib bagi Nabi. Wajib. Itu pasal Nabi tahajud dia tak buat dekat masjid. Kalau Nabi buat dekat masjid, Nabi takut tahajud tu Allah akan turunkan kefarduan kepada kita. Bayangkanlah kalau kita diwajib solat tahajud. Subuh pun rasa letih dah kan rasanya. Kita orang dewasa okey lagi kan nak kejut anak-anak bangun subuh tu mencabar jugalah kan. Tapi maknanya di situ, kalaulah Rasulullah tu semayang tahajud itu di masjid ataupun berjemaah dan sebagainya, sudah tentu kita akan kefarduan tahajud tu akan kena pada kita. Tapi sebaiklah dia sunat ada. Walaupun dalam Quran disebut jelas apa qumul laila illa surah Al-Muzammil tu kan disebut bangunlah kamu 2/3 malam dan sebagainya Walaupun di situ dia menggunakan kata kerja perintah, tapi perintah di situ ditafsirkan oleh ulama-ulama fiqh bukan sebagai wajib, tapi dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk bangun pada waktu malam untuk buat tahajud. Itu dia. Jadi bila kita sebut solat fardu subuh dengan fajar sama. Itu pasal kalau boleh kita bila solat subuh kita jangan, bila solat fardu subuh kita jangan miss solat sunat dia tu. Sebab pahala orang solat sunat sebelum solat fardu subuh, sunat subuh 2 rakaat tu adalah pahalanya lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Seluruh dunia dan seisinya. Orang buat solat fardu 2 rakaat, solat sunat subuh 2 rakaat tu jangan miss. Kalau kita sembahyang kat rumah pun jangan miss lah. Kalau kat masjid tak ada masalah, memang kita dia punya aura dia gitu, maknanya sebelum subuh kita solat sunat kan. Tapi kalau kita solat di rumah pun jangan miss solat subuh, solat sunat subuh 2 rakaat tu. Pahala dia lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Itu memang Rasulullah sebut dalam hadis baginda. Itu salah satu sunnah kita kena ikutlah sunnah Rasulullah. Benda simple je. Itu istimewanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, buat benda kecil tapi pahalanya besar. Buat benda kecil pahalanya besar. Itu kehebatan umat Nabi ni. Kita solat berjemaah tadi 2 rakaat je kan, bukan letih sangat pun 2 rakaat. Berapa minit dia? 10 minit. Jemaah 27 kali ganda kita dapat. Orang bagi kita RM1 dengan RM27, mana satu kita nak? Saya nak RM1 je, saya tak nak RM27. Itu makna orang tak betul je. Kita nak mesti banyak RM27. Pergi pula Masjid Haram buat sembahyang berjemaah 2.7 juta pahala dia. 27. Macam mana Ustaz boleh dapat calculation macam tu? 27 kali 100,000. Sembahyang Masjid Nabawi RM27,000 kita dapat. Bukan ringgit lah, lebih kurang macam tu lah perumpamaan dia kan. Sembahyang Masjidil Aqsa RM13,500 kita dapat. Mudahnya. Umat Nabi tu special. Umat Nabi lain tak dapat benda tu. Kita dapat benda tu. Solat dalam bulan Ramadan pula ada Lailatul Qadar 83 tahun, beribu-ribu. Itu keistimewaan kita buat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dan bila kita sebut tentang rakaat dia, nak tunjuk keistimewaan bahasa Arab lah kat sini. Raka'ataini, kat sini dia sebut subuh raka'ataini, kalau zuhur 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat. Saya rangkum semua sekali lah saya cerita, tapi nak cerita raka'ataini tu, raka'ataini 2 rakaat kan. Kita tahu kalau kita pernah belajar bahasa Arab, saya yakin tuan-tuan ramai yang tahu bahasa Arab. Kita kata bahasa Arab kalau 2 apa? Wahid, isnani, salasah kan. Isnani itu 2. Isnin ni esok Isnin kan. Isnin itu 2 lah ada. Jadi bila 2 tak ada pula situ isnani rakaat tak ada. Kan? Memang pelik lah, kita tak pernah lah baca niat macam tu. Usalli fardhu subhi isnani rakaat tak ada. Tapi istimewa bahasa Arab ni dia simple. Dia tambah yanun dekat belakang dia automatik jadi 2. Isnin, tengok hari Isnin ya nun dekat belakang. Masjid kan, masjid 2 masjid, masjidain 2 masjid. Kan, dia senang je, tambah ya nun atau alif nun dekat belakang dia jadi 2. Itu dalam aspek bahasa Arab lah. Maknanya tak perlu letak isnani depan, tak payah. Letak alif nun ya nun je, dia jadi automatik. Dia kalau kita banding dengan bahasa kita atau bahasa Inggeris lah kan, dia ada singular dengan plural kan, kalau English kan. Tapi bahasa Arab dia ada 3. Dia ada singular, dia ada dual, dia ada plural. Ada macam tu.
Itu kalau kita tak pernah dengar bahasa Arab, itu istimewa bahasa Arab. Dia ada singular, dia ada dual, dia ada plural. Dual ni untuk senang je, tambah alif nun. Mana-mana perkataan, kursi, kursiani, tambah alif nun jadi 2 kursi. Masjid, masjidani. Rajul lelaki, rajul, rajulani, tambah alif nun je jadi 2 orang lelaki. Macam itulah anak-anak kita sekolah agama dia tahu, dia pernah belajar bahasa Arab jadi tambah alif nun je automatik jadi 2. Senang aja bahasa Arab, bahasa yang simple lah. Dalam Quran pun banyak tu. Dia kalau tak alif nun ya nun. Kenapa dia ada 2 alif nun ya nun? Itu semua ada kaitan dengan grammar lah. Kadang-kadang alif nun, kadang-kadang ya nun, itu ada kaitan dengan grammar lah. Itu saya tak nak cerita detail lah. Cuma maknanya kalau kita nak kata 2 tu dia tambah alif nun ataupun tambah ya nun. Manakala arba'a rakaat, 4 arba'ah. Pernah biasa dengan nama orang arba'in? Orang Melayu banyak ada nama tuan-tuan arba'in tak ada ni? Ada? Tak ada tapi kalau saya terjemahan jangan kecil hati nama arba'in ni apa makna dia? Bunyi sedaplah arba'in ni macam bunyi Arab gitu kan. Arba'in ni maknanya 40. 40 je makna dia. Tak ada makna yang cantik ke, yang comel ke, yang ganteng ke, tak ada. Arba'in maknanya 40 je. Mungkin dia lahir hari ke-40 ke apa, saya tak tahulah. Jadi orang Melayu ni suka dia ambil perkataan Arab. Memang ada dalam Quran, ada arba'in alailah. Memang ada lah dalam Quran ni. Oh ini perkataan Quran ni, ini mesti berkat ni kalau bawa nama. Tapi tak tahu makna dia. Itu masalah kita orang Melayu ni, bawa nama tak tengok makna dulu. Letak arba'in 40 boleh lah, tak apalah tu. Yang penting tak negatif kan. Yang penting tak negatif, okey lah. Arba'iyah, biasa letak orang arba'iyah. Kalau Rabi'atul Adawiyah lah apa, ni arba'iyah. Arba'iyah ni makna dia keempatan. Saya pun tak tahu nak terjemah dia macam mana. Empat. Tak tahu macam mana nak terjemah. Itulah kita orang Melayu ni kadang dulu-dulu lah saya rasa. Orang sekarang tak ada pun nama anak arba'in kot saya rasa. Sekarang glamour-glamour nama malaikat semua letak. Mikael, Israel, Israfil semua letak nama anak. Macam dah tak cukup nama orang dah. Nama malaikat semua letak kan. Cuma nak bagi tahu itulah arba'ah tu maknanya 4. Jadi lepas-lepas ni jangan main letak je nama-nama anak ke. Kau ada cucu ke, nama cucu jangan main hentam je. Tengok nama, tanya Ustaz Azlan dulu, betul tak nama ni Ustaz? Okey tak? Banyak kawan-kawan saya macam itulah, bila nak bawa nama anak saudara tanya saya, betul ke ni? Kalau tak betul, kalau saya tak tahu kan, saya bukan semua tahu pun. Kadang orang nak letak nama glamour-glamour. Saya terpaksa buka saya punya kamus tu. Kamus tebal tu, bukan buka buku nama-nama Islam tu kan. Itu banyak author tu. Dia kena buka kamus yang tebal-tebal. Kamus Mu'jam Al-Wasit ke, Mu'jam yang tebal-tebal tu. Saya kena tengok root word dia dulu. Kadang orang nak tanya nama saya Razif tu apa, ini apa. Jadi saya kadang tak tahu juga tu. Saya buka lah. Saya tak berani kata ini tak ada makna, tak berani juga. Sebab mungkin dia ada makna, cuma kita nak kena tengok lah. Kalau makna dia baik, saya kata okey lah ni, nama ni okey. Kalau maknanya tak berapa elok, saya kata tak elok lah macam tu. Jadi kita kena ujuk ustaz-ustaz lah kalau buat nama-nama ni. Baik, saya rasa itu yang kita boleh simpulkan. Salasa rakaat, 3 rakaat Selasa. Kita sebut Selasa bahasa Arab lah, Selasa 3 kan. Rasanya itulah kot tentang niat solat fardu. Itu saya pun kata terus secara ringkas saja ya. Baik, kalau kita tengok doa iftitah lah. Kita buka doa iftitah. Muka surat 10 doa iftitah ni. Saya rasa macam saya pernah ajar lah doa iftitah ni, tapi saya bagi kertas dulu. Betul tak? Saya pernah bagi, tak ada betul sure mutaakid, orang Arab kata mutaakid, sure ke tidak? Okey lah, tak apa, saya ulang kaji lah, tak apa tak apa tuan-tuan, jangan boring kita ulang kaji, tak apa, benda simple pun untuk kita punya kebaikan lah. Kita azam tahun 2016 ni kalau boleh, walaupun azam tahun Masihi kan, tahun Hijrah saya dah cerita itu, slide-slide saya bagi dah. Tapi tahun Masihi pun kita kena ada azam juga. Selain daripada urusan-urusan dunia kita tu, tuan-tuan lah azam sendiri urusan dunia tuan-tuan, tapi untuk agama kita ni kita mantapkan lagi lah, insyaAllah Baik, doa iftitah. Sebelum saya nak cerita isi doa iftitah tu, apa makna iftitah tu sendiri? Terjemah iftitah, ada doa iftitah. Akan datang kita tengok doa kunut tu, kita baca tadi doa kunut. Banyak benda tu dalam doa kunut tu, kadang kita faham, tak faham juga tu. Yang kita faham Allahumma je lah, wahai Allah, tu satu kita faham. Yang lain-lain sisi tu agak complicated juga doa kunut tu, kita kena tahu sesuatu. Tak apa, insyaAllah akan datang. Doa iftitah kita baca biasa sebelum Fatihah, walaupun hukum dia sunat saja, tak baca pun tak ada masalah. Tapi kalau kita baca kalau kita tak baca sayang juga, sebab doa iftitah ni mengandungi banyak sangat benda-benda yang sepatutnya kita kena tahu dan sepatutnya memang kita kena amalkan dalam kehidupan kita sebenarnya. Ini sebagai kita punya, orang kata apa agreement dengan Allah Ta'ala. Aku janji kita dengan Allah. Kita kerja ada aku janji.
kerja kerajaan, kerja swasta apa sebagainya, mesti ada agreement kita, ya. Kita simpan rahsia ke apa ke, tak boleh khianat apa sebagainya kan. Jadi dengan Allah SWT ni aku janjinya. Doa iftitah ni, ya. Biasa kita mulakan doa iftitah kita dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang awal tu, ya, saya rasa ramai orang baca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Itu kena betulkan sikit bacaan kita, jangan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbaru kabira. Akbaru, kena baca akbaru sebab dia ra dia tu ada baris, dhammah baris depan. Memang Ustaz kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, tak ada pula akbar, Allahu Akbaru, memanglah tak ada sebab di ujung dia akbar je, tak ada perkataan lain. Tapi bila kita baca doa iftitah, dia ada perkataan kabira di belakang dia, Allahu Akbaru kabira. Boleh berhenti kat situ lah. Kalau tak nak berhenti, sambung je lah Allahu Akbar kabira walhamdulillah, boleh, masalah. Tapi nak berhenti, jangan berhenti kat akbar dulu. Kita kena tahu stop dia dekat mana. Stopnya lepas kabira boleh stop. Kalau tak cukup nafas, boleh berhenti kat kabira tu. Tapi jangan berhenti kat akbar, lepas tu sambung kabira. Dia di makna dia akan lari sikit lah. Itu pasal kita kena tahu makna dia. Walaupun Allahu Akbar ni perkataannya mudah, semua orang tahu makna dia. Allah Maha Besar, kan? Allah Maha Besar, kita tahu Allah Maha Besar. Tapi tengok, Allahu Akbar dua perkataan, tapi bahasa Melayu dia tiga perkataan. Allah Maha Besar. Mana datangnya Maha tu? Mana datang Maha tu? Kita terjemah dia. Kalau kita tengok pada perkataan akbar ni, sebenarnya dia dalam bahasa Arab ni macam tu. Dia simple perkataan dia, tapi dalam tu kadang-kadang sampai 2-3 makna dalam tu. Kerana bahasa Arab ni memang macam tu. Dia bahasanya indah, dia simple, tapi makna dia mendalam. Contoh perkataan akbar tu, mana datang maha? Maha tu dekat alif tu. Akbar, kan ada alif awal tu. Alif tu adalah salah satu daripada tanda. Kalau orang putihnya kita panggil superlatif lah. Superlatif ni maknanya yang EST tu kan, the biggest, ada tambah EST kat belakang kalau kita cakap orang putih lah. Tapi kalau bahasa Arab dia punya superlatif ni kita panggil dalam bahasa Arab istilahnya isim tafdil. Isim tafdil ni adalah satu benda yang kita, bila kita terjemah, dia akan membawa maksud maha ataupun sangat ataupun amat ataupun, yalah, macam tu lah makna dia. Jadi dia akan membawa maksud lebih daripada biasa. Jadi bila kita tambah akbar, dia jadi Allah Maha Besar. Bukan besar aja, Allah Maha Besar. Lepas tu ada pula kabira belakang dia. Kita nak terjemah kabira. Kabira ni sebenarnya makna asal dia, makna dia besar. Seolah-olah makna dia Allah Maha Besar-besar. Macam tu makna dia. Makna asal dia. Kalau bawah tu dah ada terjemahan kan, tapi saya nak terjemah ni word by word supaya tuan-tuan nampak apa sebenarnya rahsia di sebalik setiap perkataan. Kenapa dalam doa iftitah ni perlu disebutkan perkataan kabira? Bila ada perkataan kabira ni, dia sebenarnya tujuan dia adalah untuk menguatkan lagi bahawa kebesaran Allah itu tak ada siapa yang boleh menafikannya. Tak ada siapa yang boleh, orang kata, mengesyaki atau meraguinya. Itu tujuan perkataan ini diletak di situ. Dan perkataan kabira ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai maf'ul mutlaq. Kalau tuan-tuan pernah dengar lah belajar bahasa Arab, anak-anak sekolah agama biasa belajar ni. Maf'ul mutlaq ni maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil absolute object. Absolute object maknanya bila kita sebut, kita streskan lagi, kita ulang perkataan yang sama. Banyak dalam Quran tuan-tuan. Contoh macam kalau kita baca surah Al-Fath, surah Al-Fathu, inna fatahna laka fatham mubina. Di fatahna, sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kepada engkau ya Rasul, wahai Muhammad, dengan kemenangan yang nyata. Tentang pembukaan Mekah tu, inna fatahna laka fatham mubina. Nampak dia ulang dua perkataan. Kalau buka Quran senang nanti boleh tengok surah Fathu tu, tengok dia ada ulang dua perkataan. Perkataan yang sama. Fasbir sabran jamila. Itu antara ayat Quran. Bersabarlah kamu dengan kesabaran yang sempurna. Dia ulang-ulang. Fasbir sabran. Dia ulang dua kali. Macam ni, Allahu Akbaru kabira. Itu maknanya bila sebut gitu, memang tak ada siapa yang boleh menafikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang kafir sekalipun tak boleh menafikan. Dia tahu Allah tu ada. Tapi dia menjadikan berhala itu sebagai perantaraan. Itu jadi syirik. Sedangkan mereka tahu, kawan-kawan kita Cina semua tahu Tuhan Allah kata kan. Macam tu. Dia tahu Tuhan tu ada.
Tapi dia berhala tu jadi perantaraan pada mereka. Kita tidak menggunakan perantaraan, kita direct kepada Allah. Baik. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji-pujian. Ini kita baca Fatihah tahulah kan. Walhamdulillahi katsira. Katsira ta katsira, jangan kasira, jangan sin Itu kita kena betulkan juga makhraj kita, huruf kita sebut walhamdulillahi katsira ta katsira. Katsira. Tak maaf lah kadang cara dia macam orang tak reti sebut S. Kadang ada orang tak reti sebut S kan. Sauce chili, sauce tomato. Macam tu lah. Saya kalau ajar makhraj betul saya sebut. Kadang orang tak tahu juga nak sebut sa tu sa. Macam tu lah, macam orang Pelat tak reti sebut S pula. Sa. Ya. Walhamdulillahi katsira. Katsira. Jangan kasira. Kalau kita letak kasira dia jadi sin tau. Kalau sin lain makna dia. Kalau bahasa Arab kasara yukasiru, makna dia apa tau? Pecah-pecah. Dan puji-pujian bagi Allah pecah-pecah. Gitu pula. Kita nak banyak-banyak bukan pecah-pecah. Jadi bila kita tukar saja huruf dia, salah sebut, itu dia sensitif bahasa Arab. Bahasa Arab ni indah tapi dia sensitif. Tak boleh diubah suai suka hati kita. Bila kita ubah suai, dia akan jadi makna lain. Walaupun kita tak sengaja dan kita pun tak tahu makna kasira tu pecah. Tapi kita dah tahu sekarang ni, jadi betul ke bacaan kita. Walaupun kita baca iftitah ni sunat saja, tidak menyebabkan solat kita batal dan sebagainya. Kalau baca Fatihah tu, kita akan datang kita belajar Fatihah, lagilah kita kena jaga. Fatihah ni rukun kan. Tapi kalau doa iftitah ni masih boleh dimaafkan kan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallah, maha suci Allah lah. Itu pasal kita sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tahu Allah SWT je tuan-tuan. SWT kan stand for subhanahu wa ta'ala. Kita kena tahu walaupun dia remeh tu. Saya cerita benda-benda remeh, saya suka cerita kat orang-orang semua. Mana saya begitu lah saya cerita SWT. Ustaz tak ada benda lain nak cerita Ustaz. Tak adalah orang tanya saya gitu. Orang suka sebab benda-benda remeh tu kadang orang take for granted. Orang Jerman kata kan, take for granted. SWT tu apa makna subhanahu wa ta'ala? Subhanahu maha tinggi, maha suci. Wa ta'ala maha tinggi. Itu kita tahu makna Allah, nama Allah tu. Allah Ta'ala. Kadang-kadang ustaz-ustaz sebut Allah Azza wa Jalla. Apa makna Azza wa Jalla? Maha mulia dan maha perkasa dan maha mulia. Kita kena tahu makna dia. Kan kita kena tahu. Jangan kita tahu short form dia saja. Ya. Jadi wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan wa asila. Apa makna bukratan wa asila? Kalau kita tengok buku tu, cuba cari apa makna bukratan wa asila. Apa makna dia? Dalam buku tu dia tulis sepanjang pagi dan petang. Bukrah tu pagi, asila tu petang. Tapi bukanlah maknanya pagi sekali, petang sekali. Bukan, macam kita makan ubat kan, sekali pagi, sekali petang kan. Pagi petang ni maksudnya keseluruhan. Pagi itu siang, petang ni mewakili malam lah. Maknanya apa tu? 24 jam sucikan Allah SWT. Tak kira beribadat ke solat tu dah memang dah lah, sah-sah dah tu. Tapi kita bekerja, kita mengajar, kita buat kerja harian kita. Kalau kita dah pencen sekalipun, semua yang kita buat semuanya untuk cari redha Allah, untuk cari orang kata apa, pahala, cari nak sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya 24 jam. Walaupun disebut dalam ini pagi dan petang, dia memang macam tu bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia suka buat perumpamaan tau. Perumpamaan, tapi originally makna dia ialah 24 jam. Dan pagi tu maknanya AM lah. Kan? Jadi petang tu PM lah maknanya. Jadi keseluruhan hari kita, hidup kita semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cantiklah makna doa ni. Baik. Inni wajjahtu. Kadang-kadang kita baca inni, kadang-kadang tak baca inni. Okeylah, tapi sebenarnya ayat Quran ni tau. Kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah ayat Quran sebenarnya tuan-tuan, bukan ciptaan Rasulullah, bukan. Ini ayat Quran. Ya. Jadi apa makna inni? Inni maknanya sesungguhnya aku. Inni, sesungguhnya aku. Aku kat mana? Tak ada ana pun saya. Ana tak ada pun. Selalu dengar ustaz-ustaz sebut ana anta, tak ada ana pun. Ada ya tu ana lah, saya. Ya. Inni, ada ya tu saya. Saya Alif nun tu sesungguhnya.
Wajjahtu, menghadapkan, aku menghadapkan, aku menghadap kita menghadap kiblat kan. Wajjahtu. Wajhiya, wajahku. Ada bahasa Arab macam bahasa Melayu kan? Senang tu orang Melayu senang belajar bahasa Arab sebab kita tahu wajah. Melayu kata muka kan, wajah. Wajhiya, ya tu saya, wajah saya, muka aku. Lilladhi ada dua makna situ. Perkataannya satu tapi dia terbahagi pada dua sebenarnya. Satu li, satu alladhi. Li maknanya bagi ataupun untuk ataupun kepada. Ada banyak makna lah li tu. Paling mudah bagilah li. Alladhi maknanya yang saja. Yang aja makna dia. Alladhi. Kita biasa dengar khutbah Jumaat kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang alladzina. Tapi istimewa bahasa Arab ni, kalau kita Melayu yang tu yang semua, tak kira lelaki ke perempuan ke ramai ke semua yang. Y-A-N-G kan. Tapi kalau bahasa Arab dia lain-lain. Kalau untuk seorang lelaki alladzi, untuk seorang perempuan allati. Dia lain, dia dalam Quran lain-lain. Dia tengok dalam Quran banyak. Kalau untuk ramai allazina, itu lelaki, ramai lelaki allazina tu, tapi merangkumi perempuan lah. Tapi kalau khas ramai untuk perempuan allati, dia panjang macam tu. Allati. Kalau untuk dua orang allazani, allatani. Itu kalau orang belajar bahasa tahu tu. Itu saya kata bahasa Arab ni dia special. Dia singular lain, dua lain, plural lain, lelaki lain, perempuan lain. Memang adil tak sama, tak ada berebut lah orang kata. Tak ada. Kalau Melayu semua pukul rata, yang semua senang. Dia tak ada tambah-tambah huruf. Bahasa Arab dia tambah-tambah. Dia berbeza-beza Tapi di sini dia merujuk alladhi ni, dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tunggal. Jadi itu pasal menggunakan alladhi. Alladhi ni untuk tunggal singular lah, satu Allah Subhanahu Wa Taala Fatara. Apa makna fatar? Kita biasa sebut ni zakat fitrah, Aidil Fitri, mungkin nama tuan-tuan pun ada fitri, fitrah sebagainya. Apa makna fitrah tu? Kita sebut fitrah, kita faham lah makna fitrah ni yang asal kan, fitrah. Tapi sini fatara ni adalah satu past tense fi'il madhi dalam bahasa kita panggil past tense, benda yang dah berlaku past. Dan makna fatara ni ialah telah menciptakan. Dia macam khalaqah dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqa tu cipta. Macam kita sebut makhluk tu yang orang yang dicipta, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khaliq, pencipta. Khalaqa, fatara sama makna, itu mencipta. As-samawati wal ard, langit dan bumi. Samawat tu plural Samawat ni plural, banyak, jamak. Dia banyak, langit. Kalau satu as-sama, idza as-samaa'u fatarat. Kalau dalam Quran kan, idza as-samaa'u fatarat. Sama tu langit satu saja, singular. Samawat ni banyak langit. Kan langit ada 7 lapis tu dia. Rasulullah SAW yang saja yang boleh tembus. Saya ingat lah masa cerita langit bumi ni. Saya ingat masa saya pergi Madinah itu. Saya tak pasti tuan-tuan yang pernah pergi umrah pernah tak pergi ke Masjid Nabawi tu. Dekat luar pagar Masjid Nabawi itu dia ada exhibition tau. Exhibition. 3 exhibition yang sangat bagus, sangat menarik exhibition dia. Betul-betul luar pagar Masjid Nabawi. Satu ma'rad, exhibition tentang Asmaul Husna, 99 nama Allah. Yang kedua exhibition tentang Prophet, tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tentang exhibition tentang Al-Quran Al-Karim. 3 ni. Tapi saya nak cerita yang Asmaul Husna tu. Dia bukan poster je, bukan dia letak nama-nama Allah, 99 nama-nama Allah tu, bukan itu je. Dia kaitkan dengan sains. Masya Allah, pameran tu memang hebat. Dengan 3G-nya, dengan multimedia ni, baguslah. Pameran betul-betul luar pagar Masjid Nabawi. Kadang orang tak perasan, pergi umrah orang tak pergi tempat ni. Ziarah-ziarah tu biasalah, tapi tempat-tempat ni saya galakkan. Kalau tuan-tuan ada rezeki akan datang, pergi tempat-tempat tu. Memang sangat bagus. Dia kaitkan dengan sains nama-nama Allah ni. Yang sebab saya teringat ni bila disebut samawati wal ard ni, dari satu pameran yang dalam banyak tu saya teringat satu. Dia tunjuk tentang bintang-bintang lah yang ada dalam cakrawala ni. Dan matahari itu salah satu daripada sistem solar dan sistem di cakrawala kita lah kan. Tapi rupanya matahari itu dikira sebagai
sistem ataupun bintang yang paling kecil sekali dalam cakrawala sebenarnya. Kerana ditunjuk dalam gambar tu ada lagi bintang-bintang lain, sistem-sistem lain yang berbilion kali ganda lebih besar daripada matahari. Berbilion tau, bukan satu kali ganda, dua kali ganda. Berbilion kali ganda lebih besar daripada matahari. Dan matahari digambarkan hanyalah sebesar dot sahaja. Sebesar dot. Macam kita tulis-tulis titik. Macam itulah besar matahari. Itu matahari, kita dekat bumi besar mana? Bumi besar mana? Kita yang duduk dalam bumi ni besar mana? Itu pasal kita adalah manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Kalau orang tak beriman lagi teruklah hinanya pada kata Allah SWT. Matahari itu besar dot saja. Ada bintang-bintang lain berbilion kali ganda tu, lebih besar daripada matahari. Itu semua disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Cuma kita tak tahu je ayat mana. Tapi disebut dalam Quran dengan jelas. Jadi kita kalau tak beriman pada Allah, tak taat perintah Allah, tak ikut Rasulullah, kita memang hina sangatlah. Sebab matahari pun besar dot, bumi langsung tak nampak. Kalau kita nak tengok kuman bayaran, kena tengok mikroskop. Guna mikroskop. Kan? Kita yang duduk dalam bumi apa lagi? Tapi Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kita ni hina, dalam keadaan kita ni sangat kerdil di mata Allah, tapi kita boleh jadi mulia dengan syarat takwa kepada Allah. Itu yang saya ingat sangat pameran. Bila tengok tu memanglah rasanya sebabnya rasa tengok kita ni hinanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab matahari pun bersatu. Dan bila sebut samawati wal ard, itu yang dia cerita pasal bintang yang besar-besar bilion-bilion kali ganda daripada matahari tu, itu semua baru langit pertama baru. Belum langit kedua, langit ketiga, langit keempat yang kita tak boleh tembus. Walaupun ada astronot hebat macam mana pun, angkasawan hebat macam mana pun, tak lepas langit kedua. Langit pertama saja. Rasulullah SAW saja yang boleh lepas langit ke-6 dan ke-7, Sidratul Muntaha kan. Itu dia, itu yang kita kena faham lah. Itu yang saya dapat cerita pengalaman saya baru-baru ni lah. Itu first time saya pergi tu, pameran tu. Walaupun dah banyak kali pergi umrah, tapi itu first time saya tengok pameran tu sebenarnya. Dan dapat pergi 3 pameran tu sekaligus. Sangat menarik pameran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, insyaAllah. Dia pameran tu sepanjang tahun, dia bukan bermusim. Dia sepanjang tahun ada. Sebab orang tak perasan kadang. Baik, Hanifah Muslimah. Hanif, ada orang nama Hanif? Ada nama Hanif sini? Hanif, tak ada? Hanif, apa nama Hanif? Kadang Hanif, Hanafi, Hanafiah, sampai sini kan nama orang. Hanif ni maksud dia dalam keadaan orang itu dalam keadaan lurus, orang yang lurus pegangan hidupnya. Itu makna Hanif. Hanif ni maknanya orang yang lurus. Bukan orang lurus bendul. Orang lurus ni maknanya ajarannya, pegangan hidupnya lurus, ikut Quran, ikut sunnah. Dan kalau tuan-tuan nak tahu kenapa disebut Hanifah Muslimah? Muslim kita tahulah, kita ni Muslim kan. Hanif tu maknanya, kalau zaman Nabi Ibrahim AS, zaman Nabi Ibrahim, orang-orang pengikut-pengikut Nabi Ibrahim yang beriman dengan Nabi Ibrahim AS, mereka ni dikira sebagai golongan Hanif, dipanggil Hanif. Masa tu tak ada Muslim, tak ada Islam lagi kan. Tapi orang yang ikut ajaran Nabi Ibrahim yang betul, sembah Allah SWT, tidak mensyirikkan Allah, dia adalah dipanggil sebagai golongan Hanif ataupun menganut ajaran agama Hanif, iaitu yang lurus. Nama Islam lah sebenarnya. Cuma sekarang kita panggil Islam. Zaman Nabi panggil Islam, tapi zaman Nabi Ibrahim dia panggil Hanif. Hanafiah, macam nama orang Hanafiah. Tapi Hanafiah dia ada dua makna tuan-tuan. Minta maaf kalau tuan-tuan nama Hanafiah ada dua makna. Pertama, Hanafiah tu bolehlah dipanggil sebagai pengikut ajaran mazhab Hanafi. Hanafi pun ahli sunnah wal jamaah juga. Dan Hanafiah juga boleh membawa maksud kepala payap. Kepala payap, tahu kepala payap? Buka uduk, ambil uduk. Sebab ada orang nama Hanafiah tanya saya, Ustaz, nak tanya Ustaz lah, betul ke nama saya ni kepala payap? Saya senyum, dia kata apa? Sebab dia sendiri tanya saya. Kalau saya nak cakap, mungkin ialah takut kecil hati kan. Tapi dia sendiri, dia ketawa nama dia Hanafiah tu kepala payap. Baguslah, kepala payap ni fungsinya sangat baik, memberi air pada orang. Itu bagus tu, itu maknanya generous lah, murah hati. Baik, Muslim kita ni orang Islam, Muslim. Tapi kita kena tahu apa makna Muslim. Orang Islam lah, betul. Tapi apa makna Muslim? Muslim ni sebenarnya makna dia orang yang berserah diri kepada Allah. Itu pasal kalau kita salat kan, kita angkat takbir, Allahu Akbar kan. Ini tanda-tanda apa ni? Macam ni. Kenapa kita tak buat tanda lain ataupun takbir dia lain macam? Kita buat macam ni tak?
Ini maknanya kita menyerah diri kepada Allah. Bila kita start solat, tak ada benda lain dah, kita ingat Allah SWT sahaja. Itu salah satu simbolik kita menyerah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ni besar tau, dia punya apa makna dia. Bunyi dia macam pendek dia, wa ma. Kadang-kadang orang salah baca ni wa ana minal musyrikin. Jangan salah baca tau. Wa ana minal musyrikin, dan aku sebahagian daripada orang musyrik. Wa ma tu bukan makna dia, wa ma, dan bukanlah aku. Jadi ma ni implikasi dia besar, efek dia besar tuan. Jadi wa ma tu dan bukanlah aku sebahagian daripada orang musyrik. Jadi jangan terbaliklah, jangan wa ana minal musyrikin. Bawah patutnya wa ana minal muslim, wa ma ana minal muslimin. Bukan, aku bukan orang Islam, aku orang kafir. Jangan salah baca, na'udzubillah min zalik kan. Kadang-kadang kita ingat benda tu remeh, boleh kurang lah ustaz, asal bunyi-bunyi ada sudahlah. Tak boleh, sebab dia makna dia tu. Jadi kita jangan tersasul lah bila baca tu wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku sebahagian daripada orang-orang musyrik, iaitu orang-orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang bawah ni yang penting ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang saya kata aku sumpah janji kita dengan Allah SWT ni. Sesungguhnya inna salati, salatku kan lillahi ta'ala kan, wa nusuki, ibadahku seharian, apa saja ibadah kita buat, sedekah kerana Allah bukan nak tunjuk kat orang, zakat pun bukan nak tunjuk kat orang, buat solat berjemaah pun bukan nak tunjuk kat orang, ya. Wa nusuki wa mahyaya. Kadang-kadang orang salah baca ni, orang baca wa ma yahya, wa ma yahya, sebab tu ingat nama Yahya, jadi wa ma yahya. Bukan wa ma yahya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Ramai tak nama orang Melayu mamat? Apa makna mamat? Mati. Sekian, terima kasih. Tak maaf ya kalau nama tuan-tuan atau ayah tuan-tuan mamat. Jadi sebenarnya Muhammad tu, tapi orang Melayu kan susah nak sebut. Ada tutup mamat je, senang. Itu pasal kalau nama, mungkin nama kita ni elok-elok sedap, nama Muhammad Iskandar Zulkarnain contohnya, nama anak buah saya. Dia baru lahir 3 hari lepas. Muhammad Iskandar Zulkarnain. Boleh panjang aku sebut. Muhammad Iskandar Zulkarnain. Sebut panjang, boleh panjang ustaz. Biasa orang panggil mat dengan mat. Mat, oh mat kan. Boleh nama panjang-panjang, aku panggil mat je. Kan? Apa lagi nama depan panjang? Siap dengan ben sekali bubuh sekali situ. Jadi kalau nama ni kita kena sebut penuh lah sepatutnya. Siapa suruh nama panjang-panjang? Boleh lah sebut nama. Macam saya pun pada muka saya, sebab saya pun nama anak saya panjang lah. Kena sebut panjang. Jadi kalau biasanya kalau marah lah, kita marah anak tu sebut panjang kan. Sebut nama panjang lah. Sebab itu kalau kita pilih nama tu, saya cakap jangan main tam je, sebab Mamat tu maknanya mati. Sebenarnya kita tahu makna dia Muhammad lah sebenarnya. Ya. Hati-hati tuan-tuan ya. Lillahi rabbil alamin. Semua kita punya hidup, mati kita, solat kita, ibadat kita, perbuatan seharian kita, semua lillahi ta'ala, hanya kerana Allah. Bukan nak dapat pujian manusia, nak dapat pangkat, nak dapat gelaran kan. Semua kerana Allah Ta'ala ya. Tuhan sekalian alam lah, rabbil alamin. Bila sebut rabbil alamin tu kena tekan sikit alamin. Apalagi kita baca Fatihah kan, alhamdulillah rabbil alamin tu. Jadi ain tu kena tekan sikit, jangan lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Jangan macam begitu. Lillahi rabbil alamin, ain tekan sikit. Alamin, Tuhan sekalian alam. Jangan alamin Tuhan. Kalau alam dengan alam beza tu makna dia. Kalau alam kita baca a saja, tak ada kita tak tekan ain dia, makna dia penyakit tu. Penyakit. Rabbil alam maknanya Tuhan penyakit. Memanglah Allah yang kurniakan penyakit pada manusia, tapi kita tak lakukan begitu. Tuhan tu sekalian alam, bukan Tuhan penyakit. Nampak hati-hati, pasal sensitif sikit. La syarikalah, Allah sekali ya. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah, tiada syirik bagi Allah, tiada sekutu bagi Allah. Syarikat, kita selalu Melayu sebut syarikat, kataan bahasa Melayu kan, syarikat. Tu syarikat tu sekutu. Kita ada banyak partner lah tu syarikat. Itu pasal kita guna syarikat dalam bahasa Melayu kan? Bahasa Arab tu syarikat tu. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Tak ada sekutu bagi Allah, tak ada dua, tak ada tiga, satu aja. Ya, tak macam orang Kristian kan. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Aku
Aku diperintahkan supaya tidak syirik pada Allah, dan semua aku buat semua kerana Allah. Itu dia, cantik doa iftitah ni kan. Wa ana minal muslimin, dan aku sebahagian daripada orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik kan makna dia? Itu saya harap sangat tuan-tuan, puan-puan semua dapat kita menghayati betul-betul. Bila kita solat, tak adalah kita punya fikiran merewang-rewang tempat lain sebab kita tak faham apa yang kita baca. Tapi bila kita membaca, walaupun kita baca tu kena baca dalam bahasa Arab, tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Solat mesti dalam bahasa Arab. Tapi bila kita baca sambil-sambil kita sebut, kita boleh bayangkan makna-makna dia. Itulah cara kita nak fokus dan khusyuk dalam solat. Salah satunya dengan kita memahami bacaan-bacaan tersebut. Ada soalan nak tanya doa iftitah? Ada ya, semua faham Sungai Tangkah ni hebat, semua orang ahli-ahli akademik semua, insya-Allah hebat dekat dengan UKM ya. Kalau ukuran ni kalau waktu 12 pagi ke hari dan buat asal berapa? Okey. Kalau bukratan ni bila dia terjemah siang ni makna belah-belah siang lah. Bila matahari siang, itulah dipanggil siang lah. Kalau malam ni kira gelap lah. Itu maksud dia. Bukratan wasilah dikira macam malam dan siang macam tu. Siang dan malam. Jadi makna siang tu adalah tempoh bila kita siang, bila kita berjaga, dan malam tu adalah tempoh kita berehat dan sebagainya tu pada waktu malam lah. Dan waktu malam tu kata mustajab doa kan. Bila tahajud tu sebenarnya malam tu yang sebenarnya salah satu masa makbul doa kan. Dengan waktu tahajud. Jadi maknanya malam tu yang gelap lah, kira-kira gelap tu. Ya. Walaupun 2-3 pagi tu masih dikira asilah juga. Dikira gelap malam. Ada soalan lain? Tak ada ya? Semua okey. InsyaAllah. Doa tadi sunat apa kekuatan dia? Ada orang kata sunat kan? Betul-betul waktu nak baca. Jadi saya baca apa kekuatan dia? Ketua doa iftitah ni. Itu saya sebut tadi daripada awal. Doa iftitah ni kekuatan dia sebab kita di situ ada kita punya janji dengan Allah SWT. Terutama yang inna salati tadi. Yang awal tu muqaddimah, dan bila kita sebut di awal tu kan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhan. Tiga-tiga tu kan kita biasa zikir lepas solat pun kita baca membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah. Itu memang peranan kita dalam hidup sepatutnya begitu. Dan yang kedua, menghadap. Kita bila kita solat tu dah tak ada tempat lain kita hadap. Memang kerana Allah kita solat tu menghadap Allah SWT, menghadap kiblat, dan kita tak arah tujuan kita satu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya sebut tadi, janji kita pada Allah, apa saja kita buat dalam hidup, Allah saja tempat kita merujuk. Sebab bila orang tak faham tu, kisah di dalam kehidupan dia kadang-kadang dia baca solat, dia baca ya. Dia baca macam solat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan, hanya pada engkau kami sembah, hanya pada. Tapi ada orang di luar kehidupannya tidak seperti mana dia baca dalam solat. Masih lagi menggunakan bawang, bomoh, sihir sebagainya kan. Bila dengki ke orang, buat sihir, buat bomoh, buat pak santau, buat apa. Tapi biasa kalau orang tu solat, dia takkan buat benda-benda tu. Jadi itu yang disebut la syarikalah, maknanya kita tak ada syirik. Sebab bila kita guna benda-benda itu, sihir, santau, ya, guna bomoh, itu sebenarnya kita mensyirikkan Allah SWT. Itu sebenarnya, kecuali kalau kita merujuk kepada ustaz-ustaz yang baca ayat Quran, dia minta bantuan dia untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, itu lainlah. Sebab dia minta didoakan untuk Allah daripada Allah SWT. Tapi bila kita menggunakan benda lain, kita sudah melawan dan kontra dengan apa yang kita minta dalam solat. Itu sebenarnya kekuatan dia. Walaupun dia simple, dia doa iftitah sunat, tak baca pun tak apa, tapi falsafah dia tu yang cukup besar dalam doa iftitah tu, menjadikan kita seorang muslim yang benar-benar faham apa peranan kita sebagai seorang hamba Allah. Ya. Baik. Ada lagi? Nusuki daripada perkataan nusuk. Nusuk ni maknanya ibadah. Itu pasal kalau orang buat haji dipanggil manasik haji. Kalau kita biasa dengar ya, perkataan manasik haji, manasik tu ibadah-ibadah haji. Dia seerti dengan perkataan ibadah. So nusuk tu maknanya memang macam tu maksud dia. Dia nusuk ni ibadah makna dia. Jadi kalau orang buat haji dia tahu bila pergi kursus haji dia sebut kursus manasik haji, maknanya kursus ibadah haji. Jadi nusuk tu memang makna dia ibadah. Okey. Dia ada soalan nak tanya? Ya betul. Iftitah tu Fatahah. Okey.
Bila sebut iftitah, sebenarnya kalau contoh dalam kalau kita tengok dalam bahasa Arab lah iftitah, bila kita nak sebut, kalau Melayu kita sebut pembukaan rasmi apa, buat masjid, buka masjid rasmi masjid ke rasmi majlis ke, di bahasa Arab panggil iftitah. Al-iftitah ar-rasmi dia panggil bahasa Arab. Rasmi bahasa Arab, rasmi bukan tak rasmi bahasa Arab. Jadi iftitah rasmi maknanya opening ceremony. Dia panggil iftitah. Maknanya kita ni bila kita baca iftitah ni maknanya opening pada solat tu, dia pembukaan pada solat. Macam kita makan ada appetizer, pembuka selera kan, kalau kita makan kat hotel ke apa ada pembuka selera. Jadi appetizer, iftitah ni dia appetizer kita. Bila kita solat tu nak dapat kekhusyukan solat tu, kita kena baca iftitah dulu. Fatihah pun sebenarnya pembuka juga. Fatihah kan, Al-Fatihah bunyi dekat dekat tu, iftitah Fatihah dekat. Tapi Fatihah tu dia punya kunci nak membuka. Fatihah. Iftitah ni dia punya appetizer dia, pembuka selera dia. Macam tu perumpamaan dia. Cantik kan dia punya kedudukan. Ada soalan lain tuan-tuan? Betul boleh juga. Kalau ikut sunnah Rasulullah, memang mulanya daripada inni wajhtu wajhiya lilladzi. Itu pasal kalau kita contohlah, kalau tuan-tuan pernah pengalaman kan solat di Mekah sebagainya, kita tengok imam dia cepat je baca Fatihah kan, dia baca iftitah tu, tapi dia terus baca daripada inni saja. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati inna salati wa nusuki, mungkin dia baca itu je. Dia baca dua tu saja. Ya, tapi kita baca yang atas tak salah lah, sebab kita ambil daripada amalan ulama-ulama kita. Kita mula dengan Allahu Akbar kabira. Tapi memang kalau ikut sunnah Rasulullah, memang inni wajhtu wajhiya itu saja. Itu saja dia baca. Itu pasal Imam Mekah cepat sangat dia baca Fatihah. Tak sempat kita nak baca iftitah pun dia dah baca Fatihah kan. Sebab dia ambil yang sunnah betul-betul. Dia ambil sunnah betul-betul. Kita tak salah pun kita baca daripada awal tu, untuk orang kata yalah, masih bahasa Arab lagi, dan itu pun sangat cantik juga, membesarkan Allah, sucikan Allah. Tak ada masalah, kita boleh baca. Okey. Habis semua? Faham ya? Khalas? Arab cakap khalas, habis lah. Finish already lah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan kongsian yang serba sederhana ni tuan-tuan dapat manfaatkan. Sederhana tetapi penting. Itu yang penting sekali. Kita tutup dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.